Hei, selamat sejahtera murid-murid. Saya ucapkan kepada pelajar peralihan. Hari ini kita akan mempelajari dalam unit 8 Bersatu Teguh di bawah tajuk kecil Pantun Saling Muafakat. Pelajaran ini akan disampaikan oleh Cikgu Khairul. Murid-murid jangan lupa like, share dan tekan butang subscribe di YouTube anda. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan menghasilkan penulisan pantun dengan betul dan kreatif. Pantun penulisan kali ini ialah saling muafakat. Saling muafakat ni maksudnya apa? Saling bekerjasama antara satu sama lain supaya hidup kita menjadi aman dan sejahtera. Baik, di dalam soalan ini diberikan jawapan. Yang saya bulatkan ini adalah jawapan dan sebelahnya ini adalah rangkap pantun. Mana rangkap pantun ini diberikan garis baris yang kosong sebagai tanda soalan. Baris kosong ini adalah jawapan yang perlu diisi. Dan pastikan baris pembayang dan baris maksud adalah betul. Dan kita bacakan dahulu jawapan yang diberikan untuk kita isikan di dalam baris bagi setiap rangkap pantun yang diberikan. Baik, yang pertama, manggaku ini sedap dirasa. Bunga dahlia dipetik jangan. Hormat menghormati tak kira bangsa. Kuntum melati tumbuh melata. Kerja yang sukar menjadi senang. Rambutan seikat di atas peti. Ini adalah contoh jawapan yang diberikan kepada kita untuk kita tulis pantun dengan betul. Oleh itu, murid-murid perlu mengenal pasti jawapan pantun ikut baris yang telah diberikan untuk kita jawab dengan. Baik, mari kita tengok soalan yang pertama, iaitu rangkap yang pertama. Apakah jawapan bagi baris pertama? Kita baca dahulu rangkap pertama. Apa dia? Rangkap pertama, baris pertama. Dia diikuti. Wah cermai di atas para. Hidup muafakat saling menasihati. Negara aman, rakyat sejahtera. Baiklah murid-murid. Untuk mengenal pasti apa yang murid-murid perlu lakukan di sini. Yang pertama, murid kena tahu dua baris pertama dalam rangkap pantun yang pertama. Iaitu garis pertama, baris kedua. Baris pertama, baris kedua kita panggil sebagai pembayang. Jadi murid-murid perlu mencari jawapan baris satu pembayang. Ada murid bertanya, cikgu bagaimana kita nak cari jawapan baris satu pembayang? Baik, untuk mencari baris satu pembayang, murid harus tengok baris ketiga. Di dalam baris ketiga ini ada clue yang diberikan untuk kita cari jawapan. Iaitu dengan cara sila kenal pasti huruf terakhir baris 3. Baik, ini adalah baris 3. Rangkap pertama mempunyai 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Jadi, disuruh kita kenal pasti huruf terakhir baris 3. Okey, kita bacakan baris ketiga. Hidup muafakat saling menasihati. Maknanya, disuruh kita kenal pasti huruf terakhir. Huruf terakhir ialah huruf I. Baik, untuk menjawab soalan ini, mari kita tengok baris ketiga. Kita kaji sedikit. Hidup muafakat. Perkataan terakhir muafakat ialah huruf T. Saling menasihati ialah huruf I. Jadi untuk mencari jawapan, mari kita tengok dan lihat di sini betul-betul manakah huruf terakhir huruf I dalam jawapan yang diberikan. Cuba cari betul-betul. Di manakah dia? Ya, jawapan dia ialah rambutan seikat di atas peti. Okey, baik, kita tuliskan jawapannya. Rambutan seikat di atas peti. Baik, apakah maksud petikan rangkap pertama? Mari kita baca pantun ini secara bersama-sama. Rambutan seikat di atas peti,
buah cermai di atas para. Hidup muafakat, saling menasihati, negara damai, rakyat sejahtera. Baik, maksud pembayang. Rambutan seikat di atas peti, buah cermai di atas para. Baik, rambutan ni orang sudah petik, kemudian diikat dengan getah dan letakkan di atas peti supaya mudah diambil untuk makan. Manakala buah cermai pula sudah diambil kemudian diletakkan di atas para. Para itu adalah tempat letak sangkut tempat letak barang yang telah dibuat di atas para. Itu maksud ayat. Maksud bagi rangkap pembayang. Rangkap satu pembayang. Baik, kita tengok hidup muafakat saling menasihati. Okey, hidup yang aman perlukan nasihat menasihati. Negara damai, rakyat sejahtera. Muafakat ni membawa berkat. Negara damai, rakyat sejahtera. Maksudnya negara itu hidup dalam keadaan harmoni. Rakyat, iaitu kita, hidup dalam keadaan aman. Tiada berlaku pergaduhan. Itu adalah maksud rangkap yang pertama. Baiklah murid-murid, mari kita lihat rangkap yang kedua. Rangkap yang kedua iaitu baca pembayang pertama. Buah delima bertangkai satu. Okey, di baris yang kedua. Amalan kerjasama saling membantu kekal harmoni sepanjang masa. Langkah pertama untuk menjawab soalan ini sama seperti tadi. Kenal pasti baris kedua ini ialah baris untuk pembayang. Okay, untuk pembayang. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sila cari jawapan baris 2 pembayang. Jadi kita nak cari jawapan di sini. Di sini jawapan baris kedua, kita lihat pula. Bila baris kedua, jawapannya huruf terakhir bagi baris yang keempat. Jadi murid kena kenal pasti huruf terakhir baris keempat. Iaitu huruf A. Kekal harmoni sepanjang masa. Kekal harmoni, baris terakhir dia I. Sepanjang masa, hurufnya ialah A, huruf terakhir. Baik, kita lihat jawapan di sini. Manakah jawapan di sini, murid? Saya bagi masa 3 saat. 1, 2, 3. Ya, betul. Buah delima bertangkai satu. Manggaku ini sedap dirasa. Amalan kerjasama saling membantu. Kekal harmoni sepanjang masa. Yang murid-murid, apa maksud pantun ini? Baik, pantun pembayang. Rangkap 2, baris pertama yang kedua. Buah delima tahu buah delima? Buah delima yang berwarna merah bertangkai satu. Satu tangkai sahaja. Buah mangga ku ini sedap dirasa. Maksudnya, awak makan buah mangga saya tu rasanya sedap. Ya murid, rasanya sedap. Baik. Maksud rangkap pemaksud di bawah bagi garis yang ketiga dan baris yang keempat, amalan kerjasama saling membantu. Kekal harmoni sepanjang masa. Budaya tolong-menolong antara satu sama lain perlulah sangat membantu supaya hidup kita aman, harmoni, bahagia sepanjang masa. Setiap masa, setiap hari, setiap sesaat hidup kita bahagia. Di dalam kalangan masyarakat yang berbilang tahun. Itulah maksud di sebalik rangkap yang kedua bagi kita yang hidup dalam keadaan masyarakat majmuk yang berbilang bangsa. Apa itu masyarakat majmuk? Masyarakat yang berbilang bangsa. Baik, seterusnya kita lihat rangkap yang ketiga. Bunga melati di hujung desa, bunga seruni tumbuh di Tanjung. Baris ketiga kosong. Amalan murni harus dijunjung. Baik, apa perlu murid buat? Yang pertama ialah kena kenal pasti. Baris yang ketiga itu ialah baris pemaksud. Jadi murid perlu cari baris ketiga. Jawapan bagi baris ketiga, rangkap ketiga. Apa rangkap ketiga? Kerana dia nombor 3. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap yang ketiga. Baik. Cuba murid cari di sini apakah jawapan bagi baris rangkap ketiga. Clue dia bagaimana?
Sila kenal pasti huruf terakhir bagi baris yang pertama. Tadi kamu dah baca tadi, rangkap pertama. Kalau nak cari baris pertama, mesti cari huruf terakhir baris ketiga. Jikalau anda hendak mencari baris ketiga, apakah ayat bagi baris ketiga, anda harus cari perkataan terakhir di baris yang pertama. Ya, jadi sila kenal pasti huruf terakhir di baris yang pertama, iaitu huruf A. Jadi, apakah jawapan yang di sini, murid-murid? 1, 2, 3, 4, 5. Tak mengapa. Cuba lagi. Jawapannya ialah hormat menghormati, tak kira bangsa. Baik, kita bacakan pantun ini ya. Nah, murid boleh ikut cikgu baca. Bunga melati di hujung desa, bunga seruni tumbuh di tanjung. Hormat menghormati, tak kira bangsa, amalanmu ini harus dijunjung. Apakah maksud bagi rangkap ketiga ini, murid-murid? Bunga melati, kenal bunga melati? Anda boleh cari di laman sesawang. Bunga melati tumbuh ada di hujung desa, di hujung kampung. Bunga seruni tumbuh di tanjung, dekat-dekat berdekatan dengan kawasan pesisir pantai. Hormat menghormati, tak kira bangsa. Maksudnya apa? Kita mestilah menghormati orang lain, menghormati semua orang, menghormati rakan-rakan, menghormati guru-guru, menghormati warga sekolah, tak kiralah tukang cuci yang berlainan kaum, menghormati pengawal keselamatan dan sebagainya, tak kira bangsa. Pelbagai kaum, pelbagai bangsa, kamu kena hormat. Tidak kiralah mereka itu tua atau muda daripada anda, anda kena. Amalan murni harus dijunjung. Apakah maksud ini? Amalan hormat menghormati ini harus dikekalkan. Harus anda buat dengan selalu. Latih diri supaya menghormati orang. Supaya dapat dikekalkan sehingga anda sudah usia tua. Ya. Tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia bagi memastikan kita hidup aman dan damai. Baik, kita seterusnya kita tengok rangkap yang keempat. Ni kecil je rangkap keempat ni. Tengok soalan jawapan seterusnya soalan seterusnya. Baik, di tepi perdu mencari keranji, masuk berlukar mengutip pinang. Bersatu padu amalan terpuji. Jawapan dia apa? Baik, untuk soalan rangkap yang keempat, anda perlu kenal pasti baris keempat itu tergolong di dalam bayang atau pemaksud. Mestilah jawapan dia pemaksud. Kerana saya sudah katakan baris pertama, kedua ialah pembayang, baris ketiga, baris keempat adalah maksud. Jadi murid-murid, untuk mengenal pasti apakah perkataan yang biasa orang gunakan untuk membina pembayang, ketika menulis perangkap baris pertama dan baris kedua, kita membayangkan dengan bahan atau objek atau sesuatu benda. Bagi baris pertama dan kedua untuk pembayang. Untuk pemaksud, kita kena menulis perkataan ataupun frasa di dalam baris rangkap pantun itu bagi baris ketiga dan baris keempat untuk memberitahu sesuatu. Apa yang kamu nak sampaikan ataupun penulis nak sampaikan. Contoh baris yang ketiga, bersatu padu amalan terpuji. Dia nak bagi tahu bahawa satu padu amalan yang baik. Jadi, rangkap keempat apalah maksudnya ialah apa yang ingin penulis sampaikan. Jadi, murid boleh kenal pasti yang baris ketiga keempat ialah pemaksud. Jadi, murid perlu cari baris keempat, jawapan dia apa. Kemudian, murid kena kenal pasti huruf terakhir. Jika nak cari apakah jawapan bagi baris keempat, anda harus lihat huruf terakhir baris kedua, iaitu masuk berlukar mengutip pinang. Huruf G. Masuk berlukar huruf R. R, G. Jadi, nak membina ayat di baris keempat ini, di baris pemaksud baris keempat, huruf R di belakang
Hujung sekali huruf G. R, G. Jadi saya minta murid-murid sila cari jawapan. R, G. R, G. Apakah jawapan dia? Bagus. Tahniah kerana mencuba. Baik. Mari kita membacakan pantun ini. Di tepi perdu mencari keranji. Ini orang-orang dulu nak cari keranji. Masuk belukar mengutip pinang. Belukar tu semak hutan. Nak mengutip pinang. Batang pinang. Bersatu padu amalan terpuji. Nak kutip batang pinang tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena tolong-menolong. Bersatu padu tolong-menolong. Tolong-menolong. Amalan terpuji maksudnya amalan yang baik. Kerja yang sukar menjadi senang. Kalau kita mengamalkan amalan tolong-menolong, buat kerja beramai-ramai, kerja yang sukar menjadi senang. Apa yang kita lakukan itu senang kita lakukan bersama-sama. Cepat habis. Saya bagi satu contoh. Cikgu minta anda bersihkan kelas selama 5 minit seorang-seorang. Boleh atau tidak boleh? Bersihkan kelas selama 5 minit. Dalam keadaan kelas itu bersepah, penuh sampah, meja tidak tersusun, kursi tonggang langgang, cermin berhabuk. Bolehkah anda bersihkan kelas seorang-seorang? Sudah tentu tidak boleh. Jadi kita kena bekerjasama dengan rakan-rakan murid yang lain, bersihkan kelas beramai-ramai mengikut jadual waktu bertugas yang telah diberikan oleh cikgu anda. Maka sebelum sampai 5 minit, anda semua telah berjaya membersihkan kelas. Jadi inilah maksud dia. Masuk belukar mengutip pinang, nak kutip batang pinang, tak boleh buat kerja seorang-seorang. Mesti beramai. Supaya apa? Supaya kerja yang sukar itu dapat dilakukan dengan senang. Kerana kita buat kerja beramai-ramai, tolong-menolong antara satu sama lain. Itu adalah maksud bagi rangkap yang keempat. Dan yang terakhir, rangkap yang terakhir, saya yakin dan pasti anda boleh jawabnya. Inilah jawapan dia, murid-murid. Kuntum melati tumbuh melata. Bunga dahlia dipetik jangan. Kuntum melati tumbuh melata. Tumbuh melata. Bunga dahlia jangan dipetik. Dipetik jangan. Maksudnya janganlah kamu petik bunga dahlia itu. Kerana dia baru nak tumbuh, baru nak mengembang, baru nak keluar bunga. Bersatu hati seia sekata. Kita naklah bersatu padu, kita naklah tolong-menolong seia sekata. Dengan persetujuan bersama, dengan hati yang terbuka, pekerti mulia jadi pegangan. Maksudnya apa? Amalan yang mulia ini jadi pegangan dalam hidup kita. Jadi amalan dalam hidup kita. Kita melakukan sesuatu perkara dengan tolong-menolong antara satu sama lain supaya amalan yang kita lakukan ini menjadi panduan hidup kita. Hari ini kita tolong orang murid, hari ini kita tolong orang lain yang murid-murid. Esok kalau kita susah, orang lain akan tolong kita. Mungkin bukan orang yang kita tolong, mungkin orang lain yang Tuhan hantar kepada kita untuk tolong kita ketika kita berada di dalam kesusahan. Jadi sampai di sini saja pembelajaran kita dalam penulisan pantun. Cikgu harapkan anda boleh mencuba membina pantun sedikit demi sedikit, mengenal pasti frasa ayat pembayang dan frasa ayat pemaksud bagi baris 1, 2, 3 dan 4 dalam rangkap pantun yang anda ingin cuba hasilkan. Sampai di sini saja murid-murid pembelajaran kita. Saya harapkan anda faham dan terhibur dengan pembelajaran kita pada kali ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Cikgu pesan, jangan lupa like, share dan tekan button subscribe sebagai tanda sokongan anda belajar bersama Cikgu Khairul. Sekian, terima kasih.